kita boleh berdiskusi secara positif dan intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, saya akan mengupas tentang tindak balas emosi yang dialami oleh pengguna Facebook apabila mereka melayari laman sesawang tersebut. Apa yang akan saya kupaskan pada hari ini adalah berdasarkan satu kajian ilmiah yang telah diterbitkan dalam satu jurnal tersohor iaitu Computer in Human Behavior. Telah diterbitkan pada tahun 2015, melibatkan pengguna Facebook di United States of America dan juga di Jerman. Walaupun kita orang Malaysia, kita mungkin masih boleh belajar sesuatu mengenai dapatan kajian ini. Secara keseluruhannya, kajian berkenaan Facebook dan tingkah laku sosial di laman tersebut mendapati pengguna yang hadir ke laman Facebook, mereka sebenarnya hadir dengan satu perasaan yang positif. Maknanya, jika mereka berasa sedih, mereka tidak berasa selesa dengan emosi mereka, kemungkinan untuk mereka login masuk ke Facebook ataupun meluangkan masa di Facebook adalah kurang untuk berlaku. Secara keseluruhannya, kajian-kajian berkenaan Facebook ini mendapati pengguna Facebook mempunyai perasaan yang positif sewaktu mereka menggunakan Facebook. Dan perasaan positif ini berlaku kerana mereka membaca post-post positif yang dimuat naik oleh rakan-rakan mereka di status update, di ruangan komen dan sebagainya. Namun apa yang menarik untuk saya kongsikan di sini adalah sebenarnya selain perasaan penggembira apabila membaca status positif yang dimuat naik oleh rakan mereka, pengguna Facebook sebenarnya terdedah kepada 3 emosi utama apabila mereka membaca status update yang positif yang dikongsikan oleh rakan mereka, sama ada status berkaitan dengan kebahagiaan, kehidupan seharian, status berkenaan kejayaan-kejayaan yang rakan mereka hadapi. Ya, terdapat 3 emosi utama yang dialami oleh pengguna Facebook berdasarkan kajian yang telah dijalankan. Pertama sekali, pengguna Facebook ini berasa tumpang gembira dengan kejayaan-kejayaan yang disampaikan, yang dikongsi oleh rakan mereka. Yang kedua, mereka mempunyai satu perasaan cemburu yang sihat di mana mereka merasakan mereka juga perlu untuk berusaha keras mengubah diri mereka untuk mencapai kejayaan yang sama ataupun lebih baik sebagaimana yang telah dikongsikan oleh rakan mereka yang mereka tengok di Facebook. Dan yang ketiga, mereka berkemungkinan mempunyai rasa cemburu yang tidak sihat. Rasa cemburu yang tidak sihat ini bukan sahaja boleh memburukkan rakan yang berkongsi, tetapi juga sebenarnya boleh memburukkan diri mereka sendiri. Di mana kajian mendapati mereka-mereka ini boleh mengalami depression, mereka boleh merasakan diri mereka tidak bahagia kerana mereka tidak mencapai apa yang rakan mereka capai. Dan perasaan cemburu yang tidak sihat ini ataupun perasaan dengki iri hati yang tidak sihat ini boleh merosakkan kebahagiaan diri mereka dan pada masa yang sama mungkin juga boleh menimbulkan impak yang tidak baik kepada rakan mereka yang berkongsi apabila mereka mengambil langkah untuk menghadkan rakan-rakan mereka daripada mencapai kejayaan-kejayaan tersebut. Dan apa yang menariknya, dapatan kajian mendapati kita berasa perasaan cemburu yang sihat itu dipengaruhi oleh hubungan kita dengan rakan tersebut. Di mana sekiranya rakan yang memuat naik berita gembira itu merupakan rakan terdekat dengan kita, maka kita lebih cenderung untuk berasa cemburu yang sihat ini. Contohnya, kalau mereka adalah rakan sekerja dengan kita dan mereka berkongsi yang mereka mendapat satu anugerah daripada pihak majikan contohnya. Dan kita sebagai rakan yang terdekat kepada rakan tersebut, lebih cenderung untuk mempunyai rasa cemburu yang sihat ini, ya, berbanding dengan rakan-rakan yang kita kurang rapat.
Itu adalah satu dapatan kajian yang menariklah, di mana rasa cemburu yang sihat ini dipengaruhi oleh hubungan kita dengan rakan yang berkongsi status Facebook tadi, di mana sekiranya mereka lagi dekat dengan kita dalam hubungan seharian, kita lagi cenderung untuk rasa cemburu yang sihat untuk mengubah diri kita untuk mencapai kejayaan-kejayaan yang sama. Right. Namun begitu, kajian mendapati cemburu yang tidak sihat ini, cemburu yang dengki, cemburu yang boleh merosakkan diri sendiri, cemburu yang boleh merosakkan rakan-rakan yang berkongsi itu tidak dipengaruhi oleh status hubungan kita dengan mereka. Maknanya, kita mungkin juga akan berasa cemburu yang tidak sihat ini walaupun mereka bukanlah orang yang kita jumpa hari-hari. Mereka hanyalah kenalan kita di Facebook yang kita tidak pernah jumpa dalam kehidupan seharian kita. Itulah antara yang menariknya dapatan kajian yang dikongsi oleh penyelidik ini. Saya ulang ya, ada 3 dapatan utama kajian ini. Yang pertama, secara keseluruhannya, pengguna Facebook mempunyai emosi yang positif apabila mereka melayari laman web Facebook. Dan yang kedua, pengguna Facebook terdedah kepada 3 tidak polas emosi yang utama apabila mereka membaca post-post yang positif yang dikongsi oleh rakan mereka. Pertama, mereka tumpang gembira. Yang kedua, mereka mempunyai rasa cemburu yang sihat untuk mereka mengubah diri mereka dan berusaha keras untuk mencapai kejayaan-kejayaan sebagaimana yang dikongsi oleh rakan mereka. Dan yang ketiga, mereka mempunyai rasa cemburu yang tidak sihat yang boleh merosakkan diri mereka, di mana mereka berasa tidak bahagia, mereka akan rasa tertekan, mereka mula berasa tidak gembira dengan kehidupan mereka kerana mereka tidak mencapai perkara yang sama seperti yang dicapai oleh rakan mereka. Dan yang terakhir, dapatan kajian ini mendapati rasa cemburu yang sihat itu dipengaruhi oleh status hubungan kita dengan rakan tersebut, di mana sekiranya mereka adalah rakan-rakan terdekat dengan kita di alam nyata, maka kita lebih cenderung untuk mempunyai rasa cemburu sihat yang lebih tebal apabila mereka berkongsi kejayaan mereka, dan ini akan mendorong kita untuk lebih untuk berusaha keras memajukan diri mereka sendiri. Berbeza pula dengan rasa cemburu yang tidak sihat, ianya tidak dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan kita. Maknanya, walaupun mereka orang yang kita tidak kenal sekalipun di alam nyata, rasa cemburu yang tidak sihat itu boleh turut dirasai dan menyebabkan kita rasa tidak gembira dengan kehidupan kita. Jadi apa yang kita dapat pelajari daripada dapatan kajian ini? Yang pertama, saya rasa kita perlu banyakkan post-post positif di status update kita ya. Kerana apa? Kerana pengguna Facebook yang hadir ke Facebook sewaktu melayari Facebook, mereka mempunyai emosi yang positif. Jadi kita perlu bantu untuk kekalkan emosi positif ini dengan cara kita post sesuatu yang positif di timeline kita ya, di Facebook timeline kita, di status update kita, agar kita dapat kekalkan momentum positif ini. Dan yang kedua, kita mungkin perlu memperbanyakkan kawan-kawan rapat kita. Kita perlu mungkin mengajak kawan-kawan rapat kita di alam nyata untuk menjadi rakan kita di Facebook, supaya apabila kita melihat berita-berita positif yang dikongsi oleh mereka, kita juga terdorong untuk mencapai benda-benda positif yang mereka kongsikan tersebut. Kita juga akan berusaha untuk menjadi sebaik mereka. Ini kerana kajian telah membuktikan bahawa kita lebih cenderung untuk memiliki rasa cemburu yang sihat sekiranya berita-berita yang positif itu, kejayaan-kejayaan positif itu dikongsi oleh rakan terdekat kita, adik-beradik kita, rakan baik kita, rakan sekerja kita dan sebagainya. Jadi kita perlu perbanyakkan rakan-rakan yang terdekat ini di kalangan Facebook supaya kita sentiasa mendapat berita-berita positif dari mereka yang boleh memotivasikan diri kita untuk menjadi lebih baik. Right. Dan yang ketiga, saya rasa kita perlu lebih berhati-hati dalam merencanakan status update ataupun apa sahaja yang hendak kita kongsi di Facebook, supaya kita dapat meminimumkan rasa cemburu tidak sihat yang mungkin boleh wujud di kalangan pengguna Facebook. Jadi sewaktu kita menaik status Facebook tersebut, kita perlu lebih berhati-hati agar status Facebook itu tidaklah menunjukkan kita seorang yang bongkak ataupun terlalu bangga dengan kejayaan yang kita capai sehingga menimbulkan iri hati dan kedengkian di kalangan pengguna Facebook yang lain. Kerana apa?
kerana kita tak mahu rasa cemburu yang tidak sihat ini merosakkan kualiti kehidupan rakan Facebook tersebut. Sekiranya anda mempunyai sesuatu untuk dikongsi bersama saya berkenaan dengan dapatan kajian yang sekupas pada hari ini, boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dan kita boleh berdiskusi secara positif. Terima kasih. Itu sahaja perkongsian pada kali ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada anda yang menonton video ini. Sehingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih. Bye.